dari negeri Sarawak itu tadi. Golongan yang enggan memberi kerjasama dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan hanya menyukarkan ikhtiar kerajaan memutuskan rantaian jangkitan wabak maut itu. Laporan lanjut kita terus saja bersama dengan Muhammad Rizauddin Roslan langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Reza. Terima kasih Redwin. Tiada asas untuk mengaitkan vaksin COVID-19 dengan sebarang teori konspirasi seperti didakwa segelintir masyarakat, terutama golongan anti-vaksin. Selain menimbulkan keresahan, Ketua Penolong Mufti Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Syed Shahrizan Syed Mohamad berkata, objektif vaksinasi amat jelas bahkan tidak sepatutnya berlaku pertikaian. Beliau menyifatkan dakwah dibawa bersifat individualistik menjadikan konsep ikhtiar seperti dianjurkan Islam disalah taksir. Tidak adil kalau kita nak kata program imunisasi ataupun vaksinasi kebangsaan ini adalah berkiblatkan konspirasi yang direka-reka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kajian yang mana ia memerlukan satu kajian yang adil, bukan kajian yang sembrono tanpa ada pemerhatian yang mendalam. Jadi maka saya seru kepada masyarakat supaya bersikap adil. Jangan mudah mempercayai berita-berita yang tak benar dan tambahan pula jangan mudah sebarkan berita-berita yang tidak betul. Bercakap kepada media di Putrajaya, pihaknya meraihkan pandangan yang pelbagai namun demi kemaslahatan bersama pendirian kerajaan menerusi program imunisasi kebangsaan tidak wajar ditolak secara drastik. Apatah lagi keyakinan masyarakat amat penting dalam memastikan program imunisasi terbesar negara itu berjaya memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Penularan pandemik menjadikan kehidupan lebih sukar, apatah lagi nasib yang perlu dihadapi lebih 400,000 saudara Muslim di kem-kem pelarian di Syria. Menurut salah seorang sukarelawan misi kemanusiaan musim sejuk ke Syria, Muhammad Hazamin Harun, keadaan mereka ketika tempoh pandemik ini amat mencabar dengan pelbagai kekurangan selain terpaksa hidup dalam suhu sejuk melampau. Hazamin yang menyertai misi tersebut bersama delegasi Badan Bukan Kerajaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah berangkat ke Syria pada 22 Januari lalu melalui Turki. Ini adalah satu peluang yang saya telah tunggu lama, iaitu untuk menyertai misi-misi kemanusiaan seperti ini. Di dalam keadaan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, saudara-saudara kita yang berada di Syria masih lagi orang kata dalam keadaan kehidupan yang mendesak di perkemahan-perkemahan mereka, yang mana mereka sangat memerlukan peralatan ataupun kelengkapan untuk melalui musim sejuk yang mencengkam sekarang. Jelasnya misi kemanusiaan itu menyasarkan kutipan dana sebanyak 3 juta ringgit, menyasarkan bantuan kepada 80,000 pelarian walaupun jumlah pelarian sebenar di utara Syria melebihi 400,000 orang. Setakat ini sebanyak 5 kontena berisi pelbagai barangan makanan dan keperluan lain hasil bantuan rakyat Malaysia dihantar tiba di Syria. Buat masa ini, misi dan kutipan dana masih diteruskan sehingga 28 Februari ini. Sejak sekian lama sepi tanpa sebarang lawatan terutama ketika tempoh PKP, penghuni Pusat Jagaan Pertubuhan Kebajikan Chester di Ibu Negara kembali ceria apabila dikunjungi skuad Yadim Peduli. Orang tu pun sebenarnya sudah boring lama lah, tak ada aktiviti. So tepat kali inilah kita macam ni lah, tempat visitor macam ni lah. So orang tu pun gembira tempat ampau tali bangsa lain. Bukan hanya Cina bagi tampau Cina. Sekarang bangsa lain pun mengikut adab juga. Tak kira raya ke apa. Hanya untuk membagi satu suasana gembira bagi orang tua. Dan juga tempat menyambutkan dia itu birthday. Dia orang pun banyak rasa gembira lah. Ada kek makan, ada nyanyi lagu happy birthday. Seramai 32 penghuni pusat jagaan, majoritinya warga emas disantuni sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Sekarang tengoklah pun tak boleh masuk sekarang. Sekarang tak boleh masuk. Ya ampau, ya kasih. Tu pergi tolong kasih orang-orang ini sana. Sekarang tak boleh masuk. Bukan boleh masuk. Banyak suka. Ya, tentulah masuk situ. Happy mah. Very happy because all your doctors all come to visit us and give us so many things.
give us angbao, give us goodies. Very, very thank you. Terima kasih. We are very happy. Skuad Yadim Peduli turut menyumbang wang belanja bagi meringankan urusan harian pusat jagaan tersebut yang terhimpit dengan kekurangan bekalan makanan dan keperluan lain. Kita kena jadi aktivis dakwah. Kita jangan jadi aktivitis, kita kena jadi aktivis. Jangan duk kerja aktiviti saja. Kita kena buat tu, kena faham maksud dan juga apa falsafah besar daripada apa yang kita buat. Laporan tadi mengakhiri Ditas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Reza untuk laporan dari JAKIM itu tadi. Dan laporan itu menutup berita wilayah untuk edisi hari ini. Terus ingat, sentiasa patuh